Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wana Fatihah binti Wan Umar Baki. Nombor matrik saya 10 DMT 21F2002. Assalamualaikum, saya Aina Syafiqah binti Abdul Rahim, nombor matrik 10 DMT 22F1001. Assalamualaikum, nama saya Nuri Syazwani binti Muhammad Roshan Saimi, nombor matrik 10 DMT 22F1005. Tajuk yang akan kami bincangkan ialah konflik identiti menyebabkan seseorang itu sanggup melakukan pembedahan penukaran jantina. Definisi konflik identiti diri ialah perselisihan atau pertentangan dalam individu. Perselisihan berlaku antara individu yang lain dari segi idea, kepentingan, matlamat dan kehendak serta perselisihan dalam mengenai personaliti, kepribadian dan perwatakan. Konflik identiti diri berlaku apabila tiada keseimbangan dalam diri sendiri. Faktor yang pertama ialah kurang penghayatan dan nilai murni. Hasil kajian mendapati kurang kefahaman ilmu agama adalah punca kepada penglibatan seseorang itu dalam isu LGBT. Peminggiran terhadap pendidikan agama menyebabkan seseorang itu hilang panduan dalam hidup. Apabila kurang didikan agamanya, mereka akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama seperti amalan sungsang dan perlakuan yang bertentangan dengan jantina walaupun mereka sedar apa yang mereka lakukan itu salah dari segi agama. Faktor yang kedua ialah perasaan ingin mencuba dan ingin tahu yang tinggi. Remaja mempunyai perasaan ingin mencuba benda baharu dan perasaan ingin tahu yang menyebar dalam diri akan menyebabkan mereka mudah bergaul dengan golongan LGBT sehingga mereka sudah sebati dengan golongan tersebut dan sukar untuk kembali ke pangkal jalan. Faktor yang ketiga ialah pengaruh media massa. Kemunculan media massa memberi peluang kepada manusia untuk berkongsi ilmu pengetahuan, informasi semasa dan juga budaya tempatan kepada mata dunia. Namun begitu, tidak semua perkara yang dikongsi dan disebarkan memberi impak positif kepada manusia. Hal ini termasuklah penyebaran budaya LGBT yang mana sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perkara ini amat membimbangkan kerana semakin hari semakin banyak penyokong budaya penyongsangan jantina yang terdapat di Malaysia. Faktor yang terakhir ialah tidak mempunyai jati diri yang kuat. Remaja yang tidak mempunyai jati diri yang kuat cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang menyingsang dari ajaran agama yang sebenar. Mereka mudah terpengaruh oleh persekitaran sama ada pengaruh rakan kepemilikan yang mendedahkan kepada golongan LGBT dan sebagainya. Diri mereka mudah terjabat untuk melakukan hal-hal ini disebabkan oleh pengaruh sekitar. Yang pertama, sentiasa hidup dalam keadaan gelisah dan tidak tenang. Hal ini kerana seseorang itu akan sentiasa berfikir sama ada perbuatannya adalah betul ataupun salah. Yang kedua, menjatuhkan imej, maruah diri dan keluarga. Yang ketiga, hubungan silaturahim antara keluarga dan orang lain akan renggang. Hal ini kerana seseorang itu akan lebih suka menyendiri daripada bergaul bersama keluarga. Yang keempat, dibenci oleh orang ramai dan masyarakat sekeliling. Surah At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Pembedahan penukaran jantina bertentangan dengan kehendak syariah. Hal ini kerana ianya haram apabila kita mengubah sesuatu ciptaan Tuhan. Antara contoh pembedahan ialah menukar jantina lelaki kepada perempuan dan sebaliknya, melakukan pembedahan kosmetik untuk kecantikan seperti pembedahan memanjangkan hidung, mengkecilkan pipi dan lain-lain, menyambung rambut, hair extension, mencukur bulu kening supaya nampak lebih kemas dan suntikan botox, melakukan implan pada mana-mana bahagian tubuh untuk tujuan kecantikan. Cara mengatasi konflik identiti diri,
yang dihadapi oleh golongan remaja. Yang pertama ialah berkawan dengan individu yang positif. Jika kita berkawan dengan individu yang positif, kita juga akan dapat kesan positif terhadap diri kita. Yang kedua, mengeratkan hubungan dalam kekeluargaan. Hal ini dapat mengelakkan diri kita dari konflik tersebut. Kerana kita mempunyai keluarga yang selalu memberi dorongan kepada kita. Yang ketiga ialah selalu mengamalkan dan menghayati ajaran agama Islam. Ini akan membuatkan kita berasa takut untuk membuat sesuatu yang melanggar ajaran agama Islam. Dan yang terakhir ialah berfikiran positif dalam sebarang masalah. Hal ini membuat kita berasa tenang dan tidak sederabut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.